Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tajuk yang kami ingin bincangkan adalah aspek ke arah melahirkan masyarakat sejahtera. Pertama sekali, mari kita fahami maksud perkataan melahirkan masyarakat sejahtera. Pertama adalah maksud melahirkan mengikut rujukan Kamus Dewan edisi keempat. Maksud melahirkan adalah mengeluarkan perasaan, iaitu perkataan, fikiran dan lain-lain, mengadakan, mendatangkan, menghasilkan, menyebabkan dan mewujudkan. Seterusnya, maksud masyarakat merujuk rujukan Wikipedia. Maksud masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan kelompok sebilangan manusia yang tinggal bersama-sama dan saling berinteraksi sesama mereka. Seterusnya, maksud sejahtera. Sejahtera membawa 4 maksud atau 4 pandangan. Dalam istilah umum, sejahtera membawa maksud menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan dalam keadaan sihat dan damai. Dalam ekonomi pula, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus, rasmi atau teknikal, seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebajikan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan kejangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam idea negara sejahtera. Seterusnya, di Amerika Syarikat pula, sejahtera menunjukkan kepada wang yang dibayar oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan kewangan tetapi tidak dapat bekerja atau keadaannya berpendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain seperti ketidakmampuan atau kewajipan menjaga anak yang mencegahnya untuk mendapat pekerjaan. Di beberapa kasus, penerima dana bahkan diharuskan bekerja dan dikenal sebagai workfare. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mustaqimin Mansur dan pada hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk ekologi dan kepentingan. Baiklah, apakah itu ekologi? Ekologi ialah salah satu cabang sains yang mengkaji habitat dan interaksi di antara benda hidup dengan alam sekitar. Perkataan ekologi itu sendiri dicipta oleh seorang pakar biologi dari Jerman dan merupakan pengikut Charles Darwin yang bernama Ernst Haeckel. Perkataan ekologi ini berasal daripada bahasa Greek iaitu oikos bermaksud rumah dan logos bermaksud sains. Baiklah, 4 jenis contoh ekologi ialah ekologi laut, ekologi hutan, ekologi muara dan juga ekologi populasi. Ekologi laut ialah satu pembelajaran tentang ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini terdiri daripada lautan, pantai, muara, terumbu karang dan juga rumpai laut. Ekologi laut dapat membahaskan tentang air laut yang mempunyai air garam yang paras, air garam, keterutan air garam yang tinggi dan ion klorin mencapai 55%, terutamanya di bahagian air lautan tropikal, dan suhu boleh mencapai sekitar 25 Celsius. Seterusnya ialah ekologi hutan. Ekologi hutan ialah pembelajaran tentang hubungan antara makhluk hidup dengan persekitaran. Hutan merupakan tempat pelbagai tumbuhan dan hidupan liar membiak serta persekitaran ini amat berbeza dengan keadaan luar, lalu dapat membentuknya satu habitat liar yang sangat cantik apabila makhluk-makhluk yang ada dalam hutan ini berkongsi zat dan dapat meneruskan dalam tempoh masa yang lama. Seterusnya ialah ekologi muara. Ekologi muara ialah pertemuan ialah pertemuan antara sungai dan air laut. Tempat ini amat sesuai untuk satu ekosistem wujud apabila nutrien daripada air sungai dapat menghasilkan satu mikroorganisma membiak. Contohnya ialah cacing
cacing, kerang ketam dan juga mikroorganisma seperti alga, zooplankton dan juga lumut. Seterusnya ialah ekologi populasi. Ekologi populasi ialah kajian bagaimana kedua-dua faktor biotik dan abiotik mempengaruhi saiz populasi, pertumbuhan populasi dan kepadatan penduduk. Para saintis sering mengkaji tentang populasi, bagaimana stratifikasi penduduk berubah dari masa ke masa dan terjejas oleh perubahan dalam. Sebagai contoh, Taman Negara Yellowstone mempunyai populasi rusa dan juga serigala. Maka bertambahlah populasi serigala, maka berkuranglah populasi untuk rusa. Seterusnya ialah kepentingan ekologi. Kepentingan ekologi amat penting bagi masyarakat kita. Contohnya bagi mengenai masalah kesihatan, mengatasi masalah pertanian dan juga mengatasi masalah-masalah sumber tenaga pada masyarakat kita. Yang pertama sekali ialah masalah kesihatan. Pada masa kini, banyak penyakit-penyakit baru timbul disebabkan oleh kecoran manusia sendiri. Dan contohnya ialah demam berdarah dan juga AIDS. Penyakit-penyakit ini dapat dihindari apabila ilmu ekologi diperkenalkan. Kajian-kajian tersebut dapat membantu kita bagi mencari penawar bagi penyakit-penyakit ini. Seterusnya ialah membantu mengatasi masalah pertanian. Dengan adanya ilmu ekologi, kita dapat mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dapat membiak secara sempurna apabila bantuan organisma lain di tempat tersebut. Dengan itu, kita dapat tahu bahawa penggunaan racun serangga di sekitar tumbuhan perlu dihindari agar tumbuhan dapat membesar dengan sempurna. Lalu pertanian kita dapat maju dan juga masyarakat kita dapat hidup bersumberkan sumber makanan kita mencukupi sehingga mencukupi untuk masa akan datang. Seterusnya ialah dapat membantu menggunakan sumber tenaga lebih efisien. Pada masa kini kita masih bergantung pada sumber yang tidak boleh diperoleh, contohnya petroleum. Dengan ilmu ekologi yang kita ada, kita dapat mengutamakan sumber-sumber yang boleh diperbarui, contohnya angin daripada matahari dan juga air yang mengalir untuk membentukkan satu sumber tenaga. Dengan itu masyarakat boleh hidup secara aman dengan bersumberkan tenaga yang kekal sehingga pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Diana binti Zabah, nombor matrik B0920100273. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud kosmologi dan kepentingan ke arah melahirkan masyarakat sejahtera dari konteks kosmologi. Kosmologi adalah kajian tentang alam semesta dan manusia yang hidup di dunia ini. Kosmologi Islam melihat alam dalam aspek tanda kewujudan, keagungan, kebebasan dan kebijaksanaan Allah. Seterusnya, dalam konteks kosmologi ke arah melahirkan masyarakat sejahtera untuk membentuk masyarakat yang sentiasa berfikiran positif dalam menghadapi apa jua situasi. Kedua, membentuk dan membina masyarakat yang mempunyai jati diri dalam menghargai antara satu sama lain untuk membentuk masyarakat yang saling membantu, menghormati dan mempunyai daya saing yang sihat. Yang ketiga, membentuk masyarakat yang tahu menilai, menghargai dan bergerak ke hala tuju yang boleh membentuk negara bersaing dalam global dunia serta memajukan negara dalam semua bidang, semua sudut dengan dimensi yang seiring dengan dunia sains teknologi yang semakin maju. Yang keempat, untuk melahirkan masyarakat sejahtera, ianya mesti dibentuk dengan asas yang kukuh dengan membentuk ianya dari akar umbi agar pembinaan dan pembentukan masyarakat penyayang menjadi kukuh dan terbentuk, tegar dan boleh membentuk jiwa setiap individu agar selari dengan kehendak dan kepentingan kemajuan negara. Tambahan pula,
Proses melahirkan masyarakat sejahtera memerlukan masa yang agak lama dan berterusan dengan pembentukan dari jiwa, semangat kenegaraan dan kecintaan kepada sistem yang menerajui agar kesejahteraan akan dapat dicapai walau dengan kapasiti negara yang berbagai kaum, agama dan budaya. Kejayaan membentuk masyarakat sejahtera dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelektual, iaitu Jerry, sepastinya berjaya membentuk negara yang harmoni dan dikenali di mata dunia. Semua ini memerlukan jangka masa yang agak lama dengan langkah kesedaran, pembentukan jiwa insan serta semangat harmoni dan kenegaraan yang jitu supaya segalanya boleh direalisasikan sebagai sebuah masyarakat yang kental jiwa dan semangat. Jika tidak, bagaimana laungan Malaysia boleh dapat dicapai sekiranya masyarakat tidak sepenuhnya disediakan dengan semangat untuk sama-sama membentuk masyarakat yang mempunyai satu suara, yang sentiasa melihat dan menilai kesejahteraan negara yang akan membentuk masyarakat sejahtera. Akhir kata dari saya, untuk melahirkan masyarakat sejahtera, setiap individu perlu penjagaan kesihatan dari segi fizikal dan mental. Kedua, pemikiran yang sihat dan positif. Ketiga, semangat kenegaraan yang tinggi. Dan yang keempat, berdisiplin dan bersatu dalam sesuatu perkara yang dilakukan ke arah keharmonian sejagat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrin Kisna binti Nazruddin. Nombor matrik B0920103552. Hari ini saya akan bentangkan pasal kebebasan dan hak asasi manusia. So, untuk mulakan topik tu, kita start dengan sejarah dan hak asasi manusia dan kebebasan. Hak asasi manusia dan kebebasan ni wujud lagi sejak 539 tahun Masihi, sebelum Masihi. Dia start di Babylon, Persia oleh Cyrus kedua ataupun lebih kali sebagai Cyrus yang Agung. Selepas beliau menakluki Babylon, beliau terus bebaskan semua orang yang ditindas, bebaskan slave macam tu lah. Lepas tu beliau buat satu dokumen tak pun piagam dengan sebagai Cyrus Cylinder pada tahun 539 Masihi. Dalam Cyrus Cylinder tu dicakap setiap orang perlukan kebebasan masing-masing. Lepas tu hak milik tu diorang punya wanita pun ada kebebasan masing-masing. Seterusnya saya akan cakap pasal Magna Carta. Magna Carta ni ditubuhkan pada tahun 1215 di England. Dokumen ini dibentuk sebab Raja John ketiga menggunakan kuasanya ke arah yang salah. So gereja England dan baron-baron iaitu golongan tertinggi di England putuskan untuk membuat Magna Carta. Nah, dalam Magna Carta ni kata yang semua termasuk pun raja boleh dikenakan tindakan kalau dia menindas hak orang lain. Dan di Magna Carta ni lah bermula tidak kira manusia, semua orang ada hak asasi masing-masing. Seterusnya saya akan bercakap tentang Convention Geneva. Convention Geneva ni sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1909, pada tahun setahun selepas Perang Dunia Pertama, dan ia dikembangkan dan ditambah sehingga pada tahun 1948. 49 ke 48 macam tu, selepas Perang Dunia Kedua. Di dalam dokumen ni dicakap pasal tidak kira tentera itu bangsa pada apa, kita mesti tolong dia tak kira bangsa ke, tanpa diskriminasi. So dia sampai sekarang lah benda ni digunakan. Tak silap saya, Malaysia pun masih guna lagi. 167 negara guna lagi. Okey, dan seterusnya saya akan ceritakan tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Kebebasan didefinisikan sebagai
tiada kengkangan untuk tindak atau berubah. Ni maksud tak kira apa-apa, seseorang itu hak untuk bebas. Negara boleh, manusia pun boleh dan sebagainya. Tanpa kebebasan, manusia akan ditindas. Sebagai contoh, di dalam sebuah novel yang dikenali sebagai The Handmaid's Tale, dalam novel itu menceritakan tentang kaum wanita ditindas dan hanya diperlihatkan sebagai objek atau barang sahaja. So, wanita-wanita ini secara diam mencari cara untuk bebaskan diri diorang. Seterusnya, saya akan cakap pasal hak asasi manusia. Hak asasi manusia ni didefinisikan sebagai prinsip moral dan undang-undang yang melindungi hak-hak individu. Di dalam hak asasi manusia ni, semua orang ada hak masing-masing lah. Tak ada boleh diskriminasikan orang. Tak kira dia buat apa-apa, setiap orang ada hak. Kita tak boleh anggap benda tu hitam putih. Kita perlu dikelabu juga. So, atas situasi masing-masing. Tanpa hak asasi manusia, masyarakat tidak akan sejahtera. Hal ini kerana sebab, sebagai contoh, kalau kebanyakan orang ditindas oleh orang-orang atasan, masyarakat akan sejahtera. Bahkan studi di Denmark, hak institusi hak kemanusiaan, hak asasi manusia menceritakan bahawa menunjukkan bukti bahawa semakin banyak negara mempunyai hak asasi manusia, semakin tinggi ekonomi, dan Malaysia mempunyai hak asasi manusia yang tinggi. Oleh sebab itu Malaysia punya GDP nombor 14 di seluruh Asia, itu dengan 5.9 tidak silap saya. So, ini membuktikan bahawa hak asasi manusia ni dan kebebasan menunjukkan untuk mensejahterakan rakyat. Tanpa benda tu, masyarakat tidak akan sejahtera dan negara akan kacir-kacir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atira Najwa binti Kamura Zaman. Nombor matrik B0920100025 akan membentangkan tentang melahirkan masyarakat sejahtera dari aspek sains, teknologi dan inovasi. Seperti yang kita ketahui, sains, teknologi dan inovasi telah banyak menyumbangkan kemudahan kepada masyarakat pada masa kini. Dari segi komunikasi, sains, teknologi dan inovasi telah menyumbang telefon pintar kepada masyarakat. Telefon pintar berfungsi untuk berhubung antara masyarakat di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Seterusnya, dari segi pembelajaran, sains, teknologi dan inovasi telah menyumbang kemudahan internet. Dengan adanya kemudahan internet, pelajar tidak lagi perlu mencari rujukan di perpustakaan dan hanya mencari rujukan menggunakan telefon dan komputer. Selain itu, kemudahan e-book juga telah banyak membantu pelajar dalam pelajaran di mana pelajar tidak perlu lagi untuk membeli buku yang mahal dan hanya perlu memuat naik buku di atas talian. Untuk mendownload buku tersebut, ianya mempunyai pelbagai jenis laman web yang tertentu boleh didownload. Seterusnya, dari segi alam sekitar, sains, teknologi dan inovasi telah menghasilkan barang berasaskan teknologi hijau. Teknologi hijau ini ialah barang yang mesra alam yang dapat mengurangkan risiko rumah hijau. Antara barang yang telah dicipta ialah kereta elektrik dan panel solar yang bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan api yang tidak bagus untuk alam sekitar. Selain itu, dari aspek kesihatan, sains, teknologi dan inovasi telah mencipta ubat-ubatan yang boleh menyembuhkan manusia dan mencipta vaksin untuk menjamin kesihatan masyarakat. Pada masa kini, dunia telah terlibat dalam wabak COVID-19 dan saintis telah menjumpai vaksin untuk virus ini. Semua ini adalah kerana ilmu sains dan inovasi yang telah dicipta oleh masyarakat yang membuat penyelidikan ke atas virus tersebut. Di samping itu, sains, teknologi dan inovasi juga telah mencipta jam tangan pintar
untuk kesihatan kendiri di mana jam tersebut dapat mengira kalori, tekanan darah dan sebagainya. Seterusnya, dari segi pertanian, sains, teknologi dan inovasi telah menyumbang penciptaan bahan kimia untuk tumbuhan yang berfungsi sebagai pembunuh serangga perosak yang merosakkan tanaman dan membuat petani menjadi rugi. Selain itu, sains, teknologi dan inovasi juga telah mencipta mesin pemetik kelapa sawit menggunakan drone yang membantu petani membuat kerja dengan lebih mudah dan pantas. Oleh itu, ini menunjukkan sains, teknologi dan inovasi telah banyak membantu masyarakat untuk hidup dengan lebih sejahtera apabila kemudahan-kemudahan ini tercipta. Sekian, terima kasih.